أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وشفيعنا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا ويسر علينا يا أكرم الأكرمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه ربه. أما بعد. Sehat semua? Alhamdulillah ala ni'matillah. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu dalam majlis yang kedua ini. Ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat bersama dengan saya dalam majlis Tafsirul Quranil Karim dengan menggunakan tafsir Ibn Kathir. Jadi insya-Allah kita akan sambung balik pada pembicaraan kita pada ayat yang ke-16 daripada surah At-Taubah. Ayat yang ke-16 daripada surah At-Taubah. Bermula daripada 15 pun tak apa, kita ambil bermula daripada 15. Kemudian kita akan baca terus pada sampailah ke 19 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك
حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Jadi insya-Allah kita akan tengok sedikit pada ahkamut tajwid secara ringkaslah. Tengok pada ayat yang ke-15, am hasibatum, am mim mati. Mim mati kita dah sebut, mim mati bertemu dengan ba sahaja yang dengung. Mim mati bertemu dengan mim mati bertemu dengan ba. Selain daripada tu tak ada dengung. Am hasibatum, rapat kami bi am. Hasib ba ada qalqalah lantunan suara hasib. Tutraku, nun mati bertemu dengan ta, hukumnya ikhfa haqiqi. Nah, antu walamma, mim yang bertasydid, hukumnya wujubul gunnah, wajib kena dengung. Ya'lamillahu alladhi, Allah bila mana sebelumnya, kalimah sebelumnya berbaris di bawah, maka kita baca nipis. Ya'lamillahu, ya'lamillah, ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sama nun mati bertemu kaf ikhfa. Jaha dengan baca jaha. Jahadu lain maknanya. Jahada maknanya ankara, ingkar. Kalau jahadu maknanya bersungguh-sungguh berjihad. Jahada. Kalau kita kata rajulun jahid, seorang lelaki yang ingkar. Ha maknanya orang yang berjihad sungguh-sungguh. Walam yattakhidhu min dunillah, mim mati bertemu dengan ya, sama juga kita kata tak dengung. Yattakhidhu dua harakat, dzal jaga huruf dzal. Mindu sama juga ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan dal. Wala rasulihi, dua harakat situ. Lihi mad silah qasirah pada hak dhamir, tak boleh baca rasulihi, sebab lepas pada hak tu tak ada hamzah.
Jadi kita baca dua sahaja. Wala rasulihi walal mu'mini. Pada huruf hamzah jangan baca dengan qalqalah, jangan baca walal mu'mini. Saya tengok kan, walal salah, dia bukan walal mu'minina walijah. Tak marbutah. Kalau kita berhenti tak marbutah ni tak simpul. Kalau kita waqaf pada dia, kita waqaf dengan ha, walijah. Wallahu khabirum, kha, huruf kha dah. Jangan muncung lah, tapi tebal kha. Kita dah beritahu dah, huruf tebal ni udara keluar daripada rongga dan kita memainkan peranan bibir bawah ni, keluar dan udara tu naik ke atas. Kalau kita infitah, bukakan mulut kita, huruf tu akan jadi nipis, jadi kha, kha. Bila udara tu naik ke atas, tak perlu kita sampai memuncungkan mulut. Khabirum bima, rum iqlab. Dah, khabirum bima. Asalnya khabirun, asalnya khabirun sebab tanwin kan. Jadi tanwin ni maknanya nun mati kalau dalam tajwid, ataupun ibarah maksudnya ganti daripada bunyi nun mati, iaitu baris dan tanwin. Asalnya khabirun. Kalau kita tulis dengan marker gitu. Yang ni boleh cabut ya. Boleh buat. Okay. Tulis sikit. Yang ni kena pakai senyap supaya kita lebih nampak lah. Jadi khabirun, misalnya khabirun bima jelah atas sikit. Okay. Ni tanwin kan. Tanwin dengan gini sama tak bunyi dia? Khabirun sama tak bunyi? Dari segi bunyi sama tak? Dari segi bunyi sama je, dari segi tulisan saja tak sama. Kalau kita bincang dalam tafsir, yang ni nun macam ni salah dari segi tulisan, yang ni yang betulnya. Tapi dari segi tajwid ni nun mati. Sebab tu hukum kalau kita baca nun mati dan tanwin, dia mesti sekali kan. Betul tak? Nun mati bertemu satu huruf, tanwin bertemu satu huruf, hukumnya sama. Nun mati bertemu ba, tanwin bertemu dengan ba, sama je hukumnya. Sebab apa? Sebab mereka memiliki dua persamaan, iaitu pada bunyi. Jadi bila tanwin bertemu dengan ba, maka dia tak ubah dah tanwin, dia ubah alamat gini tu. Lepas tu dia ubah mim kecil. Mim kecil maknanya rapatkan bibir terus. Yang kelak maknanya taklid, menterbalikkan bunyi. Kita terbalikkan daripada bunyi tanwin kepada bunyi nun kepada bunyi mim. Khabirum bi. Dan kata guru kami, pada ikhlaq ini tak perlu ada senggangan sekeping kertas. Dan benda ni juga disahihkan oleh Syekh Quraim Rajib. Memadai khabirum bi. Okay, habis itu. Kemudian dia kata maka lil musyrikina, ra bagi bawah nipis, ri, musyrikina ay ya'muru. Nun mati bertemu dengan ya, hukumnya apa dia? Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah ni maksudnya nun tu kita masuk ke dalam huruf ya dan kita dengung. Ya'muru masajidallah syahidi. Itu dah biasa kita jumpa dah, sya dua harakat, syahidina ala mad jais munfasil, iaitu huruf mad. Mana huruf mad? Alif. Ada alif kecil kat ala tu kan. Alif kecil tu huruf mad. Kita kata bertemu dengan hamzah. Maka kita baca kan, kita boleh baca 2, 4, 6. Kalau kita ambil 4 akan mudah. Ala anfu, nun mati bertemu dengan fa sama juga ikhfa. Anfusihim bi, fusihim bi. Yang ni ikhfa syafawi. Syafawi kita kata mudah kita nak fahamnya. Mim mati bertemu dengan ba juga dengung. Mim mati bertemu mim tu dengung. Ulaika habitat ta yang mati, maka dia ada bunyi desisnya.
hamzah. Habitat, dia macam habitat, salah. Dan ta ni bunyi desisnya itu kuat ketika mana mati. Tapi biasa kita dengar kalau orang sebut bata bagi atas, ta bagi bawah, semua dibunyi angin. Yang tu adalah benda yang saya ditegur oleh guru lah. Tapi bila dia mati, maka desisnya itu bunyi kuat. Jadi disebut habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun, mimati bertemu dengan kha. Innama nun yang bertasydid dengung. Ya'muru, ra yang bagi depan muncul. Ya'muru masajidallahi man amana billah, nun mati bertemu dengan hamzah. Izhar halqi. Jadi man tanpa tak ada macam man, salah. Man amana billah. Amana itu bagi mad badal. Mad badal dalam qiraat kita, bacaan kita, bacaan biasa kita ni, dua harakat saja. Mad badal dengan mad asli sama. Man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah. Qa dia macam wa aqamas salah. Huruf sad, jaga-jaga pada huruf sad. Kadang-kadang kita kerap dengar sad, ada orang menebalkan sad dengan mengeluarkan lidah di hujung. Jawapannya salah. Wa aqamas, tak betul. Sad, lidah berada di belakang gigi sad. Dan walaupun sad ini hurufnya huruf isti'la, huruf tebal, tetapi sad juga mengandungi bunyi safir, kerana dia tergolong dalam kategori huruf safir yang ada desis. Jadi wa aqamas salat wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulai. Asa sama juga, ada huruf mad pada asa tu, yang macam ya tu alif. Ulaika bertemu dengan hamzah, maka kita boleh baca 2, 4, 6. Ulaika ayyakunu. Laika tu satu perkataan, laika tu satu perkataan, yang tu mad wajib. Ayyakunu, nun mati bertemu dengan ya, hukumnya idgham ma'al ghunnah. Minal muhtadi, jangan baca muh, yang baca ha. Minal muhtadin. Kemudian ayat yang ke-19, aj'altum siqayatal haji. Ini dia panggil mat apa? Mat lazim. Mat lazim apa? Mat lazim kalimi muthaqqal. Apa maksud mat lazim? Dalam istilah ilmu tajwid, lazim bermaksud sesuatu yang wajib dipanjang 6. Kalau istilah wajib, dia tak sampai 6. Wajib dengan lazim ni sama makna dari segi bahasa tu, kan? Dari segi bahasa tadi, macam ibu-ibu ayah-ayah belajar dalam kitab ni tadi, talbisul iblis, kan? Ada makna sunnah. Saya dengar, kan? Tumpah ambil ilmu Ustaz Ismail, kan? Makna sunnah, ada sunnah dari segi bahasa, kan? Ada sunnah dari segi istilah. Sama lah juga di sini, wajib dengan lazim dari segi bahasa ni sama je. Tapi dari segi istilah ilmu tajwid, kalau lazim merujuk pada mat yang 6 harakat. Haji dipanggil mat lazim kerana dia 6. Dipanggil kalimi kerana mat ini berlaku dalam satu kalimah ataupun satu perkataan. Haji asalnya maksudnya orang yang telah mengerjakan haji. Ya haji, jadi haj maksudnya orang yang mengerjakan haji. Dan dipanggil dengan musaqqal kerana ada unsur idgham, yakni memasukkan dalam huruf jim. Haji, macam waladdallin, masukkan haji, dimasukkan dalam jim. Okey, kemudian wa imaratal masjidil haram kaman amana billah, nun mati bertemu dengan hamzah, tidak ada dengung. Wal yaumil akhir wajahada fi sabilillah, hukum biasa kita jumpa, iaitu dua harakat. Wajahada ma asli, sabi dua harakat,
lillah. La yastawuna, itu juga mad asli. Inda, hukumnya ikhfa. Indallah, wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin. Adh, hujung lidah berada di antara dua gigi. Itu sebutan yang tepat, ya. Wallahu la yahdil qawma qawma adh-dhalimin. Okey. Habis kita berkait dengan tajwid. Jadi insya-Allah kita akan tengok pada ayat yang ke-15, ayat yang ke-15 sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yuzhib ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin mengeluarkan, adhaba yuzhibu maknanya mengeluarkan, ghayza kemarahan, kebencian yang berada dalam hati-hati kamu. Hati-hati kamu ni hati siapa? Iaitu kita sebut yang pertama sekali Bani apa yang kita sebut sebelum ni? Yang berkawan, yang bergaduh dengan Bani Bakar. Siapakah sekutu Nabi? Bani Khuza'ah. Kan, Bani Khuza'ah merupakan sekutu kepada Rasulullah. Bani Khuza'ah ni ada di kalangan mereka yang dibunuh oleh Bani Bakar. Bani Bakar ni sekutu Quraisy, kan? Jadi Allah Ta'ala kata dia ingin mengeluarkan kemarahan daripada dada kamu, yakni dada orang beriman dan juga dada khasnya dada Bani Khuza'ah. Wa yatubullahu ala man yasha, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima. Allah Ta'ala boleh, apa dia? Wa yatubullahu ala man yasha, Allah Ta'ala mengampunkan mana-mana orang yang dia berkehendak. Wallahu alimun, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan segala perkara kebaikan yang diberikan kepada hamba-Nya. Dan Allah Ta'ala itu adalah Hakim, yang maha bijaksana. Okay, jadi ayat ini dia ada cerita dengan ayat yang sebelumnya, iaitu ayat yang ke-14. Kita dah bincang sebelum ni. Allah Ta'ala sebut qatiluhum, perangilah mereka. Ya, Allah Ta'ala suruh perang dengan orang kafir Quraisy yang menjadi kepala haliam ni, yang melampau-lampau sangat. Daripada dah hampir 10 tahun buat onar. Bukan sekejap-sekejap rampah barang orang Islam. Rampah barang orang Islam, perjanjian berat sebelah, seksa orang Islam. Barulah sampai kepada satu natijah, Allah Ta'ala suruh perang. Bukan tiba-tiba je perang. Tapi kalau orang orientalis, mereka nak memburukkan Al-Quran, dia petik ayat ni. Dia kata ayat ini Islam mengajar kepada keganasan. Dan memang betul dalam hadis menyatakan al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu berterusan sampailah hari kiamat. Tetapi untuk mengangkat senjata dan menyerang bukan boleh bermudah-mudah. Ayat ini turun berdasarkan kronologi peristiwa yang berlaku penindasan terhadap orang Islam sebelum ini. Allah Ta'ala kata perangilah mereka, yu'adzibuhumullah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan berikan benda natijah yang Allah Ta'ala akan berikan pada peperangan. Yang pertama, azab ke atas orang kafir. Azab. Sebab orang kafir ini bukan sahaja diazab daripada segi jiwa mereka, ataupun kita katakan secara material mereka, tetapi juga diazab daripada segi jiwa mereka. Sebab apa? Orang kafir, mereka melakukan sesuatu adalah untuk hidup. Adapun orang Islam melakukan sesuatu untuk mendapat redha Allah Ta'ala, dan mati kerana Allah merupakan cita-cita bagi orang mukmin. Jadi dia buat benda untuk hidup, orang Islam buat benda untuk mati bertemu dengan Allah. Situ dah seksa jiwa dah. Jadi Allah Ta'ala akan mengazab mereka daripada segi luaran, iaitu harta benda mereka terpaksa mereka keluarkan nak perang, kan? Jiwa mereka terseksa dengan takut kepada kematian. Yang kedua, wa yukhzihim, Allah Ta'ala akan mengikhza. Ikhza maknanya menghinakan mereka. Bukan setakat seksa, tapi hina. Dia tuan-tuan, satu benda kalau kita tengok, kan, contoh orang dia nak naik stage untuk bocor, kan? Dia nak naik stage, sebelum bocor tu dia cakap so,
Pupa. Opponent ni biasa je senyap ni. Bila naik atas stage tengok dia bully kalah. Masa tu benda yang paling menyakitkan, pukulan ataupun penghinaan. Yang paling menyakitkan dia pada ketika tu adalah penghinaan. Dia dah tahu dah atas pentas biasalah, awak dah ready, awak nak masuk gelanggang bertumbuk, takkanlah ada orang lepeh-lepeh gitu je, mesti ada penumbuk sehingga sedah ngobat dah kena atas muka. Dia dah tahu dah. Tapi yang lebih menyebabkan dia rasa terjatuh adalah rasa kehinaan, kerana dia sombong tadi. Jadi ini yang berlaku pada orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku bukan setakat menyeksa mereka, tetapi aku menghinakan mereka di atas kesombongan mereka. Allah Taala memberikan wa yukhzihim wa yansurukum alaihim, dan yang ketiga Allah Taala memberikan kemenangan. Tuhan berjanji akan berikan kemenangan pada orang Islam. Wa yansurukum alaihim, akan memberikan bantuan kepada orang Islam ataupun orang mukmin. Dan yang keempat, wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Yang keempat, obat yang Allah Taala akan beri adalah syifa, penawar kepada dada kamu. Dada kamu cukup sakit apabila melihat orang yang memilih Islam diseksa. Dada kamu cukup sakit melihat orang yang memilih Islam dizalimi, diambil harta mereka. Dada kamu cukup sakit apabila melihat kaum kerabah kamu diseksa dan juga disakiti. Dengan asbab peperangan ini, Allah Ta'ala memberikan syifa kepada dada kamu, pengubat kepada dada kamu. Dan kita dah bincang yang menyebabkan orang mukmin rasa lega, yang pertama sekali kerana mereka mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembalasan di atas perbuatan orang kafir. Kerana orang mukmin ni sikapnya yang paling dia sakit apabila agamanya diseksa. Macam kita sebut dulu tentang orang yang berpuasa. Walis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama, farhatun 'inda fitrih, kegembiraan ketika mana dia berbuka. Yang kedua, kegembiraan ketika mana dia bertemu dengan Allah. Berbuka tu bukan maksud sebab dapat kuih, dapat mutabak. Dapat mutabak, dapat roti john, bukan kerana tu. Dapat air balang hok banyak buah. Kan? Macam-macam. Tapi orang beriman gembira ketika berbuka kerana gembira, alhamdulillah hari ini dapat selesai melaksanakan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang beriman sentiasa bimbang, takut-takut amalan tak diterima, takut-takut buat benda yang Allah Ta'ala tak redha. Hari ini selesai satu tanggungjawab. Kalau ada kekurangan, mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah dalam peperangan, syifa dalam dada mereka kerana mereka lega apabila orang yang menghina agama Allah dah diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa yudhibu wa yadhabu qulubihim. Yang ni kita dah sebut tadi, dah bincang. Wa yatubullahu ala man yasha, dan Allah Subhanahu wa taala itu Allah Taala itu boleh mengampunkan sesiapa sahaja orang yang dikehendaki. Wallahu alimun hakim. Allah Taala alim dengan makna Allah Taala Maha mengetahui bima yuslihu ibadah, dengan apa yang terbaik untuk hamba. Sebab itu dalam agama ni kadang-kadang disebut asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada benda yang kamu tak suka tapi benda tu baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada benda yang kamu suka tapi benda tu buruk untuk kamu. Sebab itu kalau kita belajar dalam mazhab al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, segala benda yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya Asy'ariyah semuanya adalah baik lagi. Peranan kita bila datang syariat memikirkan hikmah di sebalik syariat. Bukan peranan akal kita menentukan benda tu baik dan benda tu buruk. Maksudnya apa dia? Macam Mu'tazilah mengatakan baik dan buruk itu ditentukan oleh akal. Contoh, kita kata mencuri, perbuatan mencuri itu buruk. Mu'tazilah kata akal kata memang buruk. Dah benda peranan datang syariat sekadar nak menyokong lagi apa yang akal telah katakan. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Asy'ariyah mengatakan apa dia? Mencuri itu buruk kerana Allah Ta'ala mengatakan ia buruk. Kerana Allah Ta'ala menyatakan ia buruk.
Sebab kalau tengok dengan akal semata-mata, boleh jadi ada sebahagian akal manusia mengatakan mencuri itu baik. Kamu curi daripada tycoon hak jahat-jahat ni, kamu beri pada orang miskin, baik. Tengok dengan akal, baik ni. Nah, ramai orang miskin-miskin, gelandang-gelandang susah ni, ambil daripada orang lain, ambil. Tapi yang mengatakan buruk itu adalah Allah. Maka bila Allah Ta'ala sebut buruk, kita mencari hikmah di sebalik keburukan tersebut. Okey, itu secara umumnya. Jadi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kemudian Allah Ta'ala sebut sebagai Hakim, iaitu yang bijaksana pada mengatur segala hukuman. Disebut dalam tafsir Ibn Kathir, Hakimun fi af'alihi wa aqwalihi wa aqwalihi al-kauniyyati wa syar'iyyah. Allah Ta'ala itu maha bijaksana pada perbuatannya dan pada perkataannya, pada penciptaan dan juga yang berbentuk syariat. Fa yaf'alu ma yasha', Allah Ta'ala melakukan apa yang dia kehendaki. Wa yahkumu ma yurid, dan Tuhan menghukumkan apa yang dia mahu. Wa huwal 'adilul hakimul ladzi la yajuru abadan. Allah Ta'ala itu maha adil, maha bijaksana dan tidak melampaui batas selama-lamanya. Allah Ta'ala tidak melampaui batas selama-lamanya. Wa la yudayyi'u mithqala dzarratin min khairin wa syarrin, dan Allah Ta'ala tidak mensia-siakan sebesar zarrah pun daripada kebaikan dan juga keburukan. Bal yujazi alaihi fid dunya wal akhirah, bahkan Allah Ta'ala akan bagi imbalan kepada suatu perkara yang dilakukan di dunia dan juga di akhirat. Ada tak tafsir itu? Dan dekat dalam ada. Muka surat 132. Ada situ. Jadi itu disebutkan oleh Ibn Kathir. Yang dimaksudkan dengan hakim ni maha bijaksana. Allah Ta'ala itu adil. Ada orang kata, Ustaz, macam mana dengan orang kafir yang melakukan kebaikan atas muka bumi, tetapi di akhirat esok dia dimasukkan ke dalam neraka Allah? Di mana keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita katakan pada dia, awak kena definisikan dulu apa makna kafir. Kafir ini bermaksud apa dia? Orang yang memperoleh hidayah, yang sampai hidayah kepada dia lalu dia mengingkari perkara tersebut. Maksudnya apa dia? Kalau orang yang dulu belah-belah pedalaman, tak pernah kenal pasal Islam, nak akses tentang Islam pun tak boleh, internet tak ada, benda tak ada, maka orang itu digolongkan sebagai ahlul fatrah, orang yang tak ada orang menyampaikan pada dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab satu-satu kaum melainkan setelah mana kami utuskan Rasul. Bila Rasul tak ada, innal ulama'a, Nabi sebut warathatul anbiya, para alim ulama merupakan pewaris kepada Nabi. Kalau tempat tu tak ada langsung orang alim tentang agama, cerita pasal agama, dan dia tak boleh akses langsung maklumat tentang Islam, apa benda pasal Islam pun tak ada dengar, lalu dia mati, dia bukan mukallaf dari segi apa dia? Dipertanggungjawabkan dengan dosa pahala kafir ni tak. Kafir orang yang sampai dakwah lalu dia menentang perkara tersebut. Kemudian bagaimana dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir? Kata para ulama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini maha adil. Orang kafir yang buat baik, Allah Ta'ala balas baik atas muka bumi. Orang kafir yang menjadi seorang pemurah, Allah Ta'ala datangkan, himpunkan hati-hati manusia supaya sayang kepada dia. Orang kafir yang melakukan kebaikan, ramai orang suka pada akhlak dan juga sifat yang ada pada diri. Jadi yang menyebabkan orang suka itu siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mengubah hati orang supaya cenderung menyayangi orang kafir yang baik. Maksudnya dia buat baik atas muka bumi dengan keadilan dan keistimewaan daripada Allah. Kita panggil keistimewaan daripada Allah. Maka berhak ada Allah Ta'ala memberikan kebaikan atas muka bumi. Kemudian dia diazab di hari akhirat kerana dia tidak beriman. Adil. Sebab apa? Dia yang memiliki akal yang waras, yang tahu tentang kebenaran Islam, yang tahu tentang kebenaran Rasulullah, tetapi dia memilih untuk menolak ajaran Rasulullah SAW. Dia memilih untuk tidak beriman dengan adanya hari pembalasan. Adil dah Allah kalau menyeksa di akhirat. Maka adil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita kena ingat, kalau kita membincangkan soal adil ini, kata Al-Imamul Laqani kata apa dia? Wa in yusibna fa bi mahdil adl fa bi mahdil fadli. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia memberikan suatu kebaikan pada makhluk,
itu semata-mata keistimewaan daripada Allah. Tuhan nak beri pahala pada kita, tak ada siapa-siapa boleh paksa Tuhan. Tak ada orang boleh paksa Tuhan. Allah Ta'ala boleh beri pahala pada orang yang dia nak, Tuhan boleh beri nikmat pada orang yang nak. Bahkan kata para ulama, kalau kita tengok kepada dalil akal semata-mata, tanpa ada janji daripada Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah Ta'ala boleh je nak masukkan orang yang beriman dalam neraka dia, melihat kepada akal. Sebab apa? Sebab kita ni milik mutlak Allah. Maka Allah Ta'ala berhak nak bertasarruf, menguruskan makhluk ni macam mana yang dia nak, ikut dia lah. Tetapi Allah Ta'ala memasukkan orang beriman ke dalam syurga kerana janji daripada Allah, semata-mata janji daripada Allah dan keistimewaan daripada Allah. Dan Allah Ta'ala sejak qadim lagi tidak akan menyalahi janjinya, seperti mana yang diperkatakan dalam Al-Quranul Karim. Jadi Tuhan masukkan kita ke dalam syurga, Tuhan beri pahala pada kita, tu semata-mata keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita sebut dalam tarawih, fadlan minallahi wa ni'mah, keistimewaan daripada Allah dan nikmat daripada Allah. Adanya tarawih, Tuhan buka pintu rahmat, Tuhan gandakan pahala. Kalau Tuhan tak mau ganda, boleh, tak ada masalah. Tapi Allah Ta'ala gandakan atas dasar keistimewaan daripada Allah. Jadi kalau kita membicarakan tentang adil, kalau kita nak cerita pada orang yang bukan Islam, adil. Orang bukan Islam buat baik atas muka bumi, Allah Ta'ala balaskan dengan kebaikan atas muka bumi. Kemudian habis ayat tu, kita tengok am hasibatum an tutraku. Siapa yang nak baca boleh baca pada Allah Ta'ala berfirman. Boleh baca? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hasibatum, apakah kamu mengira, wahai orang-orang yang beriman, apakah kamu mengira bahawa kami membiarkanmu begitu saja, tidak mengujimu dengan perkara-perkara yang akan memperlihatkan siapa yang tegar dan sungguh-sungguh beriman dan siapa yang dusta. Oleh kerana itu pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa law yattakhidhu min dunillahi wa la rasulihi wa lil mu'minina walija. Sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yakni menjadikan orang-orang kepercayaannya kelompok yang menyimpang seharusnya secara lahir dan batin. Mereka saling menasihati kerana Allah dan Rasulnya, lalu merasa cukup dengan salah satu bahagian. Allah Azza wa Jalla juga telah berfirman dalam ayat lain, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanuna wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Okey, sampai situ dulu. Jadi jelas apa yang disebut dalam tafsir. Dia kata apa dia? Am hasibatum, apakah kamu mengira wahai orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan kamu tanpa belum menguji kamu? Dalam keadaan walamma ya'lamillah, Allah Ta'ala belum lagi mengetahui. Ini maksud kalau kita terjemah secara harfiah, Allah Ta'ala tak mengetahui. Jadi rosak akidah gitu kan. Sedangkan Allah Ta'ala itu mengetahui secara qadim. Maksud qadim apa dia? Sejak azali lagi Allah Ta'ala dah tahu. Walamma ya'lamillah di sini bermaksud belum lagi terzahir perbuatan kamu secara realiti. Itu maksud walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Apakah kamu mengira wahai manusia kami membiarkan kamu mengaku beriman? Kamu mengaku kamu beriman padaku, kamu mengaku kamu sayang aku, dalam keadaan belum terbukti lagi secara realiti dan zahirnya atas muka bumi ini kamu benar-benar berjihad pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan, kalau Allah Ta'ala dah tahu benda yang kita nak buat, apa hikmah di sebalik Allah Ta'ala uji kita juga? Sebab itu kita bagi contoh secara ringkas. Rektor universiti dia nak bagi satu anugerah kepada pelajar yang 4 orang pelajar yang paling cemerlang dalam universiti. 4 orang pelajar yang paling cemerlang dalam universiti. Tiba-tiba ada beberapa orang pensyarah datang buat mesyuarat dengan rektor.
Dia kata rektor ni nama-nama geng-geng yang cerdik-cerdik, yang memang otak gila semua ni, nama-nama ni. Lalu rektor kata apa dia? Saya tak nak nama ni. Adakah rektor tidak membenarkan percakapan pensyarah tersebut? Tak. Tapi rektor kata saya nak buat exam. Saya nak awak buat exam. Awak buat peperiksaan. Bila awak buat peperiksaan, keluar keputusan. Keluar keputusan tu pula sama macam list nama yang diberikan tadi, baru saya bagi hadiah. Sebab apa? Supaya ia menjadi bukti. Bukti bukan kepada rektor. Rektor tahu dah nama hak cerdik-cerdik ni dah ada dah pada dia. Tapi exam ni bukti kepada kamu sekalian umat universiti. Memang budak-budak ni lah budak-budak yang cerdik. Kamu ambil exam kan? Sama kan ni kan? Tempat sama, dewan sama, bumi kan? Dia ambil exam sama-sama. Kamu tengok tak siapa yang mutafawwid, yang paling cemerlang. Jadi tujuan Allah Ta'ala, hikmah kata para ulama, Allah Ta'ala mengadakan imtihan ataupun ujian kamu ke bumi bukan kerana Allah Ta'ala belum tahu. Maha suci Allah daripada bermulanya ilmu Allah dengan kejahilan. Kalau ilmu Allah Ta'ala itu bermula dengan tak tahu baru tahu, bermaksud ilmu Allah seri dengan manusia. Sebab ilmu kita dipanggil ma'rifah, iaitu berasal daripada tak tahu kepada tahu. Ini tambah satu ilmu, tambah satu ilmu. Allah Ta'ala, kalau Tuhan pun macam itu, bila kita buat gini perangai dia, itu ilmu makhluk. Sedia ada dah pada ilmu Allah Ta'ala yang makhluk ni perilakunya macam mana. Tapi ujian atas muka bumi ni sebagai bukti. Kamu sini, kamu tengok apa yang kamu buat atas muka bumi. Kamu melihat apa yang kamu laksanakan atas muka bumi. Sebab itu kata para ulama, yang dimaksudkan dengan ilmu Allah di sini bukan ilmu Allah yang azali, tetapi ilmu waqi', dia panggil ilmu reality. Boleh tulis itu. Ilmu Allah di situ bukan dengan maksud ilmu pengetahuan Allah Ta'ala yang azali, bukan, tetapi dengan maksud ilmu reality. Maksudnya belum terbukti lagi secara realitinya perlakuan diri kamu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa dia? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Dan Allah Ta'ala belum lagi, maksudnya terbukti di antara kamu ini yang apa dia? Yang berjihad, yang apa dia? Dan disebut tadi sedangkan Allah kalau dalam tafsir dia terjemah sedangkan Allah belum mengetahui. Belum mengetahui maksudnya sedangkan belum terjadi secara kenyataan orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah dan Rasulnya. Mungkin boleh garis sikit pada tafsir itu, tulis sikit kat tepi. Kalau kita sebut sedangkan Allah belum mengetahui, itu kan kita faham lagi. Maksud Allah belum mengetahui sedangkan belum terbukti pada alam realiti. Yakni menjadikan orang-orang kepercayaannya kelompok yang menyimpang, yang seharusnya secara lahir dan batin mereka saling menasihati kerana Allah dan Rasul. Dah cerita beriman, ada di sana orang-orang Muslim, orang-orang mukmin yang menjadikan orang kafir sebagai bitanah ataupun walijah, teman rapat. Teman rapat ni maksud dia apa dia? Kongsi segala rahsia orang beriman, kongsi strategi orang beriman. Ada orang beriman yang nak naikkan ekonomi orang Islam, dia pun kongsi strategi. Akhirnya boleh jatuh. Ini di antara contoh orang Muslim yang mengambil orang kafir sebagai teman rapat, berkongsi segala benda berkaitan dengan hal ehwal umat Islam. Yang ni yang dilarang daripada dalam syarak. Kerana apa dia? Walaupun baiklah secara mana orang kafir, Islam melarang ambil mereka sebagai walijah. Kerana apa dia? Tindak tanduk manusia ini dia bersumber daripada hati. Orang kafir, orang bukan Islam, dia baiklah secara mana pun dia hidup bertuhankan kepada benda. Dia hidup bertuhankan kepada kebendaan. Kita masuk kedai orang bukan Islam, kita kata orang bukan Islam ni bagus, layan tetamu bagus. Orang kedai orang Islam layan orang lebih kurang. Dari sudut sikap, betul, kita kena kutip sikap daripada orang bukan Islam yang meraihkan tetamu, yang melayan customer dengan baik. Tapi daripada segi tunjang, tak boleh ambil daripada dia. Sebab dia buat benda tu berasaskan kepada apa dia? Keuntungan semata-mata. Dia hidup untuk duit, dia hidup untuk kebendaan. Sedangkan orang mukmin hidup untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedar tempat kita di sini tempat transit. Dah mana yang kita perlu ambil? Kalau tak boleh ambil pada orang kafir, jawabnya sikap dia berinteraksi dengan kita tu boleh ambil. Sikap baik, sikap ramah, sikap bagus dia, menepati janji dia boleh ambil.
tetapi tak boleh kita nak ambil semua sekali, termasuklah dalaman. Sebab dalaman ni membuat sesuatu kerana kebendaan. Kita orang mukmin buat sesuatu itu bertunjangkan kepada iman. Kerana tu Allah Ta'ala melarang, la tattakhidhu biqanatan min dunikum, jangan kamu jadikan orang kepercayaan utama kamu ni orang yang bukan Islam. Kerana itu boleh membawa kepada bahaya, sama ada jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Kemudian dia kata apa dia? Allah Ta'ala sebut, Al-Imam Ibn Kathir datangkan daripada ayat yang lain, daripada surah Al-Ankabut. Apa kata Allah Ta'ala? Allah Ta'ala sebut Alif Lam Mim, ahasiban nas, apakah manusia mengira ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, mereka itu dibiarkan begitu sahaja mengatakan aku telah beriman ya Allah, tanpa mereka terlebih dahulu diuji. Tak masuk dewan exam lagi. Dah saya celang. Dah mengaku celang, exam tak ambil lagi. Kan. Ni hak celang, hak ada sini ni GGTFT tahun 3 habis dah. Ni baru tu kan. Dia boleh mengaku cemerlang, habis dah. Aku habis dah 2, habis dah 3, habis dah, sebab dia dah lalui fasa ujian. Tak lalui jangan sembang buat sangat. Dia kena lalu. Dia kena lalu. Jadi orang tak kata wahum la yuftanun, kamu belum diuji lagi. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami sungguh-sungguh telah menguji umat yang terdahulu. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka nyata, fala ya'lamanna Allah, nyata pada Allah Ta'ala secara realiti. Yang tadi sebelum tu nyata dah pada Allah, pada ilmu Allah. Yang ni nyata pada Allah Ta'ala secara realitinya, yang memang ada orang-orang yang benar dan ada orang-orang yang berdusta. Begitulah dalam ayat yang lain daripada surah Ali Imran. Jadi banyak satu ayat Al-Quran di sini Al-Imam Ibn Kathir nak menunjukkan satu ayat Quran menafsirkan ayat yang lain. Maknanya jelas. Maksudnya daripada surah At-Taubah ini ayatnya ditafsirkan oleh daripada surah Al-Ankabut. Dalam surah Al-Ankabut ayatnya ditafsirkan dalam surah At-Taubah. Begitulah dalam surah Ali Imran Allah Ta'ala sebut apa dia? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira wahai manusia kamu akan masuk syurga dalam keadaan belum nyata pada realiti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kamu ini berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, dan belum nyata di kalangan orang-orang yang bersabar. Sabar ni apa dia? Sabar ni ada 3 bentuk. Sabar di atas suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan suruh, tengok kamu boleh sabar tak dengan suruhan Allah. Sembahyang di awal waktu, yang Ustaz Ismail sebut tadi kan. Ada orang rasa tak salah. Tak salah sembahyang lewat rasa tak salah tu bahaya tu. Tak salah itu satu benda yang bahaya. Seperti mana yang disebut oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan seorang ulama tadi, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri kata apa dia? Aku tidak bimbang sekiranya doa aku tidak dikabulkan. Yang aku bimbang apa? Aku tidak diberi taufik, kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk memohon kepada Allah Ta'ala. Maksudnya rasa tak salah. Tak buat amalan tu rasa tak berserilek, tak ada. Yang tu yang lebih berbahaya. Jadi sabar di atas suruhan Allah, sabar di atas larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar di atas apa lagi? Sabar di atas ibtila, bala yang Allah Ta'ala ujikan kepada kita, sakit. Sebab itu orang yang bersabar ini, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sampai satu tahap kalau Allah Ta'ala melihat kesabarannya begitu banyak, sabar atas sabar, yuwaffas sabirun, dilunaskan balasan terhadap orang-orang yang sabar ini tanpa hisab, masuk syurga. Tak payah timbang-timbang, payah-payah, masuk. Sampai tentu ganjaran bagi orang yang bersabar. Banyaklah ayat-ayat lain Allah Ta'ala sebut, ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha min at-tayyib. Jadi Al-Quran dalam ayat ini kita dapat tengok Al-Imam Ibn Kathir mendatangkan metodnya, iaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kita dah sebutkan metod Ibn Kathir menafsirkan Al-Quran dengan hadis, menafsirkan Al-Quran dengan Quran dulu, kemudian Al-Quran dengan
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ayat ni jelas, maka memadai Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quranul Karim. Kemudian pada ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa dia? Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Ini pun boleh baca tafsir ini. Okey? Boleh? Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedang mereka mengakui bahawa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka itu kekal di dalam neraka. Allah berfirman, tidak sepatutnya orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah yang didirikan atas namanya semata. Tiada sekutu baginya. Mereka yang membaca dengan bentuk mufrad Masjid Allah, maka mereka memaksudkan adalah Masjidil Haram, masjid yang paling mulia yang ada di muka bumi, yang sejak pertama dibangun untuk pelaksanaan ibadah kepada Allah semata. Tiada sekutu baginya, yang didirikan oleh Ibrahim Khalilur Rahman, kasih Allah. Sedangkan orang-orang kafir itu mengakui dengan sikap dan ucapan mereka bahawa mereka itu kafir. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasuli, jika kamu bertanya kepada orang Nasrani, apa agamamu? Ia akan menjawab bahawa ia adalah Nasrani. Jika kamu bertanya kepada orang Yahudi, apa agamamu? Ia akan menjawab bahawa ia adalah Yahudi. Itu juga dengan orang-orang Syi'ili. Ia akan mengatakan bahawa Syi'ili. Demikian pula dengan orang musyrik, ia akan mengatakan bahawa dia musyrik. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, yakni dengan kesyirikan mereka, wa fin nari hum khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Okey, sampai situ dulu ya. Jadi tengok dia kata apa ni? Dia kata maka lil musyrikin, tidak layaklah bagi orang-orang musyrik mengimarah maksudnya memakmurkan rumah Allah. Memakmurkan rumah Allah. Memakmurkan maksudnya menjaga kebajikan dalam rumah Allah. Daripada dua sudut. Makmur ni ada dua sudut. Yang pertama, memakmurkan daripada segi pengisian di dalamnya. Kebajikan ilmu dipanggil. Dipanggil kebajikan ataupun pemakmuran yang bersifat ilmiah. Yang kedua, memakmurkan daripada segi binayah ataupun pembinaan. Jadi kata para ulama, disebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran, tak layak dan tak sepatutnya orang kafir ini memakmurkan rumah Allah daripada dua bentuk ni. Kerana apa dia? Kerana syahidina ala anfusihim bil kufr, kerana mereka itu sendiri menyaksikan pada diri mereka yang mereka itu kafir. Mereka menyengutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya rumah Allah, yakni bukan Allah Ta'ala duduk dalam tu, tempat yang Allah Ta'ala jadikan tempat untuk melakukan solat. Jadi masjidnya ada dua makna. Yang pertama kata para ulama, masjid dengan makna umum. Masjid dengan makna umum ni Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis, nusirtu birra'bi masirata syahri wa ju'ilat liyal arda masjidan. Di antara benda kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada aku berbanding Nabi yang lain, aku diberikan pertolongan dengan rasa gerun terhadap dalam dada-dada musuh dalam tempoh yang panjang. Maksudnya kalau kita betul jaga agama Allah, Tuhan letak rasa gerun dalam dada-dada musuh Islam sebelum perang lagi. Nusirtu birra'bi masirata syahri, itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, wa ju'ilat liyal arda masjida, dijadikan untuk aku ini segala bumi atas muka bumi ini merupakan masjid. Maksudnya semua tempat hak bersih kita tengok secara zahirnya bersih, tak ada najis, boleh sembahyang. Berbeza dengan umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu dia nak beribadah, dia kena ada tempat khas. Kita tepi jalan boleh, tepi highway boleh, kalau kita tengah sibuk tidak ada masalah. Cuma dia biasa tak biasa, itu je lah. Dah setengah hawas lagi, sah ke tak sah? Sah lah jawab ni kan? Jadi wa ju'ilat liyal arda masjidah, itu nak makna masjid secara umum, semua tempat muka bumi yang boleh dilakukan ibadah. Adapun masjid dengan makna yang khusus, tempat yang diniatkan semata-mata untuk didirikan solat. Dan tempat tu tidak ada masalah untuk diimarahkan dengan majlis ilmu, tapi asasnya untuk didirikan solat 5 waktu. Dan tempat tu tak boleh diganggu-gugat. Sebab itu bila sebut rumah Allah pada asalnya,
Bila sebut rumah Allah, maksud dia hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak semua. Siapa datang awal masjid, tak kira lah dia kasta ke, dia siapa ke, dia berhak duduk saf depan. Awak pangkat besar mana pun, awak mari lewat duduk belakang. Itu cerita dia. Sebab apa? Sebab rumah ni bukan milik awak. Rumah awak boleh awak nak gitu. Ini rumah Allah, milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang meletakkan undang-undangnya adalah Allah. Siapa datang awak depan. Itu secara asasnya. Jadi Allah Ta'ala kata, macam mana mereka boleh nak memakmurkan rumah Allah? Tak logik, secara logik akal pun tak logik. Dalam keadaan mereka sendiri mensyirikkan Allah. Mereka menganggap berhala-berhala ini sekutu bagi Tuhan, ada kuasa yang boleh memberi manfaat kepada Tuhan. Sedangkan rumah Allah itu adalah tempat pengabdian orang yang mengaku Allah Ta'ala berkuasa tunggal dan juga mutlak. Jadi Allah Ta'ala kata, syahidina ala anfusihim bil kufr. Mereka sendiri menyaksikan pada diri mereka itu dengan kekufuran. Dan kata Allah, ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu habitat a'maluhum. Habitat maksudnya gugur, berderai, hancur lebur amalan mereka. Wa fin narihum khalidun. Dan mereka kekal dalam neraka. Ini dalil menunjukkan amalan orang kafir tidak ada nilai di sisi Allah, walaupun dibuat baik macam mana. Kan, walaupun dibuat baik macam mana, di sisi Allah maksudnya di akhirat kelak. Sebab tu orang tanya Tok Guni Aziz, orang tanya macam mana dengan orang-orang buat baik, orang bukan Islam dah buat baik. Tok Guru kata orang buat baik ni begini lah, dia kata macam orang bubuh barang dalam poket, pergi poket dia bocor. Tok Guru ni dia bagi perumpamaan mudah-mudah. Bubuh, buat baik banyak bubuh, tapi bila pergi tak ada bekal. Sebab apa? Poket ni koyok. Maksudnya tak ada saving account. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu merupakan saving account. Macam orang pergi kerja tak tampri lah. Kerja ada tapi tak tahu kira lewat juga. Contoh mudah-mudah kan. Orang buah di sini. Contoh nak faham mudah-mudah. Jadi buat baik tu banyak, tapi tak ada tempat nak menyimpan. Maka tidak ada kebaikan bagi mereka. Allah Ta'ala balas atas muka bumi buat baik, Tuhan balas baik, tapi di akhirat tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau orang tanya kita apakah kafir itu mendapat pahala dan ganjaran sisi Allah, ni jawapannya ayat ni, ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Dan mana keadilan Allah, orang buat baik atas muka bumi tak dibalas dengan neraka pula, macam kita sebut tadi. Adil Allah Ta'ala buat baik atas muka bumi, Tuhan balas baik atas muka bumi. Di akhirat dia yang memilih untuk tidak beriman, yakin dengan adanya azab, maka Tuhan balas azab. Dan kita dah sebut kafir ni orang yang sampai hidayah kepada diri ni tapi dia menolak, tu kafir. Orang yang tak sampai itu tak dipanggil sebagai kafir. Habis situ. Kemudian dia kata, tengok dalam kitab saya ni ada beberapa penambahan tentang hadis-hadis Rasulullah. Mula-mula sekali disebutkan, di antara benda yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, dia kata apa dia? Riwayat yang didatangkan daripada Al-Imam Ahmad. Ibn Kathir mendatangkan riwayat daripada Al-Imam Ahmad, dia kata apa dia? Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Malik bin Sinan, gelarnya Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza ra'aitumur rijal ya'tadul masjida fashhidu alaihim bil iman. Ini cerita penafsiran pada ayat depan. Tak apalah, kita akan baca ayat depan. Dia kata apa dia? إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Gimana? Boleh baca? Dia punya terjemahannya. Untuk itu Allah berfirman, yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah menyatakan bahawa orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman.
sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Qala Allah Ta'ala, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir." Jika kamu melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahawa dia beriman. Allah berfirman, yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Okey. Cuba tengok dalam ayat ni, dia kata apa dia? Yang pertama, innama. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, innama, inna tu maknanya harfu taukid. Tapi kalau innama disebut dengan adatu hasri, hanya se, lebih kuat lagi daripada sesungguhnya. Sesungguhnya tu kuat dah. Hanya se-nya ni tak ada dah. Tak ada yang lain dah. Hanya se-nya. Kalau terjemah lama lah. Innama ya'muru masajid Allah. Hanya se-nya yang layak untuk memakmurkan, mengimarahkan rumah Allah daripada segi kerohanian. Kerohanian apa dia? Kebajikan rohani, iaitu ilmu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam juzuk yang keempat, surat pertama, Allah Ta'ala kata apa dia? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah orang yang baik itu orang yang menghalakan mukanya ke timur dan juga ke barat. Nasrani kata kiblat dia paling baik, Yahudi kata kiblat dia paling baik. Walakinnal birra, kata Allah Ta'ala, akan tapi orang yang melakukan kebajikan itu man amana billahi wal yawmil akhir. Allah Ta'ala sebut walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mal. Allah Ta'ala sebut orang yang melakukan kebajikan, yang pertama dia beriman pada Allah, hari akhirat, malaikat. Kemudian Tuhan Allah Ta'ala sebut, dan orang yang buat kebajikan lagi, orang yang memberikan hartanya pada anak yatim, fakir, miskin. Bermaksud kebajikan dalam Islam ni ada dua bentuk. Yang pertama kebajikan iman, kebajikan ilmu. Allah Ta'ala sebut dalam bab kebajikan, kita sama sebut buat kebajikan, buat kebajikan. Yang pertama sekali kebajikan iman. Yang tuan-tuan sedang buat ni salah satu daripada kebajikan menjaga iman. Yang ibu-ibu ayah boleh buat sekarang ni, kelas tafaqquh fiddin, kemudian susul pula modul dia mengaji secara formal, melihat kepada dalam Facebook orang duk pumpang mari masjid, kenapa tak settle masalah. Dak antara ni sebab apa dia? Dak mengaji nak santai je, tahu sebab kan. Jadi kita ke arah satu lagi, orang panggil step, ngaji berselibus dan lebih berat sedikit. Supaya apa dia? Supaya ilmu yang kita terima tadi walaupun payah menjadi bekal kita, menjadi bekal kepada diri kita. Jadi yang pertama, Tuhan suruh settle kebajikan iman dan juga syariat. Belajar fiqahnya, belajar tauhidnya, belajar tafsirnya, nak faham isi kandung Al-Quranul Karim. Kemudian kebajikan harta benda, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Kamu memberikan harta kamu kepada kaum kerabat kamu yang terdekat, kepada anak-anak yatim. Jadi soal kebajikan dalam Islam bukan semata-mata kebajikan duit, bukan semata-mata kebajikan harta benda, tetapi termasuk kebajikan rohani. Sebab baik dan buruk dia berakar umbi daripada dalam. Kalau dalam ni baik, pemikiran dia baik, maka perlakuan dia jadi baik. Sebab tu Islam ni dia akan pergi pada benda yang paling penting. Tapi kalau dalamnya, luaran dia bagus, dalamnya buruk, tak settle masalah akan tetap berterusan. Jadi Allah Ta'ala sebut innama ya'muru masajid Allah, yang layak memakmurkan rumah Allah, yang pertama sekali siapa dia? Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat, dan beriman dan mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan tak takut selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok dalam ayat dia sebut apa dia Al-Imam Ibn Kathir mendatangkan sebuah hadis daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana daripada sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Apa kata Nabi SAW? Kalau kamu tengok ada manusia yang sering melazimi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya hatinya terikat dengan rumah Allah, fashhadu lahu bil iman, maka kamu saksikanlah itu salah satu daripada tanda-tanda kuat orang yang mukmin. Kalau hatinya terikat dengan rumah Allah, dia terikat dengan rumah Allah bukan sebab kerana dia tu pengurusi masjid, bukan kerana dia tu tok imam, bukan kerana ustaz.
Ustaz pun bahaya tak? Masa mengajar main masjid, tak mengajar pakai tak pergi masjid. Tok imam masa tugas ada masjid, tak tugas pakai tak pergi masjid, bahaya. Hak ni memang terikat hatinya masjid bukan kerana apa-apa kepentingan. Maka Nabi kata fashhadu lahum bil iman, maka saksikanlah oleh kamu mereka ini adalah orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala sebut tadi pasal iman tadi kan. Apakah hadis yang menceritakan tentang ciri-ciri orang macam ni? Antaranya hati orang yang terikat dengan masjid. Sebab itu dalam hadis yang lain yang sahih Nabi kata sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana orang ni akan mendapat naungan arasy Allah Ta'ala di akhirat kelak. Matahari setengah semua tak kena sebab dapat naungan arasy Allah. Siapa dia? Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya, keterikatan hatinya kuat dengan masjid. Tidak ada apa-apa sebab melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan antara orang yang mendapat naungan arasy Allah Ta'ala lagi, rajulani yatahabbani fillah, 2 orang yang saling berkasih sayang tidak ada apa-apa tujuan melainkan kerana Allah. Bukan sebab nak kecek projek tak, bukan sebab tu tak, bukan sebab ni. Saya baik dengan awak ni kerana Allah, atas dasar kerana Allah. Kalau awak buat silap, saya bentuk awak. Kalau saya buat silap, awak bentuk saya. Ini di antara orang yang mendapat penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia kata apa dia? Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Ibnu Mardawayh. Ibnu Mardawayh ni boleh baca dua, boleh baca Mardawayh ataupun Mardawayh. Dan Al-Hakim dalam Mustadraknya. Al-Hakim ni dari satu kitab hadis bagi Mustadrak Imam Hakim. Kemudian kata pengarang kita, dan firman Allah Ta'ala wa aqamas salah. Apakah lagi ciri-ciri orang yang layak mengimarahkan masjid Allah dan orang yang mendirikan salat? Cumanya menjadi persoalan di sini. Kenapa dalam hadis ini tidak disebutkan beriman kepada Allah dan juga Rasul? Dalam ayat Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir, beriman kepada hari akhirat. Tapi tak disebutkan tentang Rasul. Kata para ulama, memadai disebutkan perkara lepas pada beriman pada Allah, nak menunjukkan kewajipan beriman kepada Rasul. Mana mungkin seseorang akan sampai kepada keimanan kepada hari akhirat? Mana mungkin seseorang akan sampai kepada retinya dia nak mendirikan solat kecuali dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman pada Allah, mempercayai adanya hari pembalasan itu dan seterusnya menunjukkan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak peliklah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sebab kadang-kadang golongan Quranis, golongan yang berpegang dengan Quran semata-mata, ayat-ayat yang literal macam ni diorang suka ambil. Mana dalil dia? Allah Ta'ala suruh kita beriman dengan Nabi. Beriman dengan Allah, saya beriman dengan Allah, tapi saya tak beriman dengan Muhammad. Kita katakan awak nak faham macam mana solat tu 5 waktu, macam mana awak nak faham solat tu 5 waktu, kewajipannya, awak nak faham rukun solat, syarat solat, syarat wajib solat, kalau awak tak berpandukan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu menjadi penafsir kepada Al-Quran. Macam mana awak nak tahu adanya hari pembalasan? Tidak dapat, tidak mestilah melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata apa dia? Wa ataz zakah, dan mereka yang menunaikan zakat, yakni yang merupakan amal perbuatan yang paling utama di antara amal perbuatan yang bermanfaat bagi makhluk lain. Jadi iqamatus solah adalah syiar, lambang. Syiar ni lambang, syariat itu perundangan. Kadang-kadang orang tukar syiar dengan syariat. Syariat perundangan, syiar lambang. Kita melaksanakan solat, tahu syarat sah, tahu syarat wajib, tahu rukun solat, itu dipanggil syariat perundangan. Bila kita melaksanakan solat dalam keadaan berjemaah, secara automatik dia ada syiar, lambang. Ada lambang. Satu je amalan kalau tak ada lambang ni apa dia? Puasa je. Puasa pun bazar Ramadan, tu bukan lambang.
Tak lagi. Itu bukan amal. Maksudnya lapar nak tengok pada individu tu puasa ke tak? Tak boleh. Tak. Kalau hak rembat Maggi tengah-tengah hari buta buat kerai bibir, orang nampak dia puasa tu. Sama baru. Sebab tu puasa ni kata Nabi SAW, kullu amal bani Adam lah. Setiap amalan anak Adam itu ada bahagian untuk diri. Sebab setiap daripada amalan kita ni ada syiar. Bukan setakat syariat. Syariat tahu perundangan bila kita dirikan. Orang nampak, Izzat biasa di masjid ni contoh kan. Si Ahmad ni biasa mari masjid ni. Orang nampak kulu kilir. Bayar zakat. Ambil zakat tahu dia rajin puas zakat. Amalan puasa tak ada orang nampak. Bainahu wa bainallah. Antara dia dengan Allah Ta'ala. Dia pelawak pun dia dengan Allah. Orang lain tak tahu. Dia puasa pun dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam bab puasa Nabi kata as-sawmu li. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, puasa kamu untuk aku, wa ana ajzi bi. Aku yang akan ganjarkan sebanyak mana yang aku nak. Tak ada syiar. Amalan lain semua ada lambangnya. Jadi mendirikan solat lambang apa dia hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita dah sebut dah pasal apakah tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya walaupun hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Kita kata apa dia? As-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Solat adalah tiang agama. Siapa yang meninggalkan solat dia meruntuhkan agama. Sebab apa? Kita dah sebut dalam solat ada syahadah kan? Ada la ilaha illallah. Solat ada syahadah. Dalam solat ada zakat. Di mana zakat dalam solat? Kita dah beritahu zakat ini pendapatan kekayaan kita dapat daripada masa. Aturan masa yang Allah Ta'ala buat. Ada siang, ada malam, ada tengah hari. Dengan sebab ada aturan masa yang cantik ini, kita boleh susun jadual kita untuk masa bila kita nak cari duit, masa bila kita nak bekerja, masa bila kita nak tidur, masa bila kita nak berjanji dengan orang, nak buat meeting. Jadi aturan masa ni merupakan emas, keuntungan. Jadi masa kamu ni kamu kena zakatkan kepada aku. Jadi dalam solat itu adanya zakat. Dalam solat ada puasa tak? Ada puasa dalam solat. Puasa daripada berkata-kata, puasa daripada gidapu ambil makanan, mana boleh kan? Dalam solat ada haji tak? Ada juzuk haji, iaitu istiqbalul qiblah, menghadap kepada kiblat. Jadi mana-mana orang yang tak mendirikan solat, secara automatik dia telah meruntuhkan asas-asas kepada agama ini. Jadi iqamatus solah, mendirikan solat itu merupakan apa dia? Syiar individu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa atuz zakah, wa ataz zakah adalah syiar hubungan dia dengan makhluk. Hubungan dia dengan makhluk. Kemudian dia kata apa dia? Dan yang terakhir, walam yakhsha illallah, dan mereka ini tidak takut selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni tidak merasa takut kecuali kepada Allah sahaja, dan tidak ada sesuatu lain yang ia takuti. Allah Ta'ala kata fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, maka merekalah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman bahawa merekalah orang-orang yang beruntung. Konteks lafaz asa di sini sama seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Yang dimaksudkan tempat yang terpuji iaitu syafaat. Dalam hal ini setiap kata asa di dalam Al-Quran tidak lagi dimaknai dengan harapan tetapi kepastian. Kita nak fokus sedikit pada perkataan asa. Asa ini kalau kita terjemah dalam bahasa Arab dengan makna ar-raja, iaitu pengharapan. Dengan makna pengharapan. Soalnya kalau Nabi, kita katakan kalau orang yang buat baik tadi tu, orang yang mendirikan solat, orang yang menunaikan zakat, orang yang tak takut selain pada Allah Ta'ala, mereka ini mendapat kebaikan. Baik Allah Ta'ala sebut, aku akan berikan kebaikan kepada dia. Kenapa perlu Allah Ta'ala menggunakan perkataan asa, mudah-mudahan? Di antaranya ada diterangkan oleh Al-Imam Mutawalli Sya'rawi. Perkataan asa kalau digunakan kepada makhluk, kita boleh tengok sebagai contoh. Saya mengharapkan,
Abang saya kata, saya mengharapkan Sipulan bin Sipulan Ahmad supaya dapat bantu adik saya. Saya kata, saya mengharapkan Ahmad supaya dapat bantu adik saya. Okey. Jadi sekarang ni saya meletakkan pergantungan kepada Ahmad supaya dapat bantu pada adik saya. Saya kata, mudah-mudahan Ahmad dapat tolong adik saya. Itu dia panggil rojak, pengharapan. Sebab apa saya sebut macam tu? Sebab Ahmad belum tentu dapat bantu adik saya. Boleh jadi ketika mana dia nak bantu, ada halangan-halangan lain. Dah. Yang kedua, saya kata apa dia? Saya kata, mudah-mudahan saya, yang tadi saya letak harapan pada orang supaya orang tu bantu orang lain. Yang kedua, yang lebih dekat dengan pengharapan yang darjatnya tinggi sedikit. Saya kata, mudah-mudahan saya dapat bantu dia. Saya ada duit, saya ada kemampuan. Saya kata, mak, mudah-mudahan saya dapat tolong awak. Saya kata ke dia. Tak. Saya gunakan perkataan mudah-mudahan. Sebab apa? Walaupun hampir sahaja saya boleh bantu dia, tapi belum tentu, belum pasti. Sebab apa dia? Boleh jadi ketika mana saya nak bantu dia, berlaku apa-apa musibah pada diri saya dan duit itu terpaksa saya guna untuk saya, dan tak dapat nak membantu dia. Bermaksud perkataan mudah-mudahan yang berlegar di kalangan makhluk ini hanyalah bersifat pengharapan. Yang dimaksudkan dengan pengharapan, benda tu boleh jadi diselangi dengan ujian ataupun halangan. Tetapi sengaja Allah Ta'ala menggunakan perkataan asa dalam ayat ini. Apakah antara hikmah? Allah Ta'ala kata, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang mendapat hidayah. Tuhan nak suruh kamu bezakan pengharapan yang kamu letakkan pada makhluk dan pengharapan yang kamu letakkan pada aku. Bila aku sebut mudah-mudahan aku boleh tolong kamu, siapakah di kalangan makhluk yang boleh melintangi dan menghalangi aku daripada memberi hidayah kepada kamu? Tidak ada mana-mana makhluk yang boleh menghalangi. Sebab itu bila Allah Ta'ala menggunakan mudah-mudahan dengan makna pasti kamu akan mendapat hidayah. Nampak? Tetapi sengaja Allah Ta'ala mengekalkan perkataan asa. Di antara hikmahnya, Tuhan nak suruh kita beza asa kamu terhadap makhluk dan asa kamu terhadap Allah. Asa kamu terhadap Allah bukan lagi mudah-mudahan. Kerana apa dia? Kerana pengharapan kamu kepada Allah, tak ada sesuatu yang boleh melintangi dan menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kamu letak harapan pada Ustaz Nafi, Ustaz Nafi boleh jadi, insya-Allah mudah-mudahan saya boleh. Saya masih guna mudah-mudahan. Kerana apa dia? Walaupun saya ada kawan boleh jadi, masa saya nak tolong ada benda yang boleh berlaku pada saya. Dah. Jadi setiap daripada makhluk, penggunaan asa itu merujuk kepada apa dia? Mudah-mudahan, pengharapan. Sebab apa pengharapan? Sebab belum tentu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut. Jadi bila kita jumpa perkataan asa dalam Al-Quran, macam contoh Allah Ta'ala sebut, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membangkitkan engkau pada tempat yang terpuji. Dah. Boleh kita nak terima mudah-mudahan, tak ada masalah. Tetapi kita faham dengan makna pasti. Pasti Allah Ta'ala akan membangkitkan engkau Muhammad dengan kedudukan yang terpuji. Sebab apa? Sebab Tuhan nak suruh tahu pengharapan kamu dengan Allah dan pengharapan kamu terhadap makhluk tu tak sama. Kamu harap pada aku, pasti benda tu boleh berlaku. Kerana tak ada sesuatu yang boleh melintangi dan menghalangi Allah Ta'ala daripada melunaskan kehendaknya. Tapi kamu letak harapan kamu pada makhluk, ya, mudah-mudahan. Sebab boleh jadi ada sesuatu yang akan melintangi perkara tersebut. Dan Allah Ta'ala sebut perkara tersebut, asa ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan kamu memperoleh hidayah. Tadi ibu-ibu ayah-ayah pun ada sebut pasal hidayah. Tak? Yang dinamakan sebagai taufik. At-taufik. Ada kan tadi kan dalam Talbisul Iblis. Taufik. Taufik maknanya kekuatan. Hidayah ni kata para ulama ada dua bentuk hidayah. Yang pertama dipanggil hidayah dia sebut hidayah al-mursyidah. Hidayah petunjuk. Hidayah petunjuk. Contoh, tahu tentang kewajipan solat, tahu tentang kewajipan mengaji ilmu fardu ain. Tapi berapa orang yang boleh mengaji? Tahu, orang tahu kewajipan tu tahu, tapi siapakah yang ada kekuatan untuk datang belajar, untuk meluangkan masa menuntut ilmu? Tahu semua orang tahu kena mengaji. Orang tahu duduk dalam kejahilan ini menyebabkan kita jadi keluh kesah. Dah, mati esok dah bawa amalan dia Allah Ta'ala. Orang tahu.
Tak berapa orang yang mendapat taufik, kekuatan daripada Allah. Ini Tuhan pilih tertentu. Jadi hidayah yang ada dua bentuk. Yang pertama hidayah dipanggil mursyidah, irsyad, tunjuk ajar, ataupun hidayah kita tahu benda tu. Yang kedua hidayah dipanggil musilah, yang menyampaikan kita kepada tujuan tersebut, iaitu menyampaikan kita pada Allah, yakni ilmu, praktikal. Orang tahu semain pahala, tapi berapa orang? Sebab soal taufik ini bukan datang daripada makhluk, dia datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kata para ulama, apabila kita diberikan kekuatan untuk melakukan amal soleh, maka ucaplah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kerana kita tak boleh, kalau kita bergantung dengan amalan kita, masih ada masalah hati kita. Bila kita buat baik, kita rasa kita lah baik tu kerana diri kita, problem. Itu tanda hati bermasalah. Tapi bila kita buat baik, kita sedar, terima kasih ya Allah kerana memilih aku untuk membuat kebaikan. Kita sedar yang kebaikan dan kekuatan tu bukan mari pada diri kita. Kalau Tuhan tak bagi, Tuhan pilih orang lain, boleh tak? Boleh. Tapi Allah Ta'ala dengan keistimewaan daripada Allah, Tuhan pilih hawa untuk buat kebaikan. Maka bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita dapat dua hidayah. Yang pertama kita dapat hidayah irsyad, belajar. Yang kedua kita dapat hidayah praktikal. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam bab orang yang layak mengimarahkan rumah Allah tadi, apa dia? Yang pertama iman. Tapi iman itu berkaitan dengan kepercayaan, percaya-percayalah. Kemudian wa aqamas solah. Aqamas solah praktikal. Nampak praktikal. Wa ataz zakah. Tahu zakat wajib, tapi berapa orang yang mengeluarkan zakat? Tahu tadi dipanggil ada hidayah secara petunjuk. Petunjuk ada, tapi kekuatan untuk melaksanakan perkara tersebut merupakan hidayah yang kedua. Sebab itu mana-mana orang yang menggabungkan kedua hidayah ni, maka orang inilah yang dipanggil sebagai muhtad, ataupun kalau disebut dengan plural, muhtadun ataupun muhtadin. Jadi Allah Ta'ala kata apa dia? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang yang menggabungkan hidayah ilmu dan hidayah praktikal, maka inilah ciri-ciri orang yang mendapat hidayah yang sebenar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan bila mana Allah Ta'ala berikan kebaikan pada diri kita, kita doa, ya Allah, kekalkanlah kebaikan pada diri aku dan tambahlah kekuatan untuk aku melakukan ibadah. Mana-mana orang yang tidak ada kekuatan, kita ajak dengan cara yang berhikmah dan kita doakan untuk dia. Hari ini biasa yang berlaku, bila tengok orang cloud, kerja kita apa dia? Pumpa ngata orang. Dah. Kalau berbincang dengan tujuan nak memperbaiki, tidak ada masalah. Tapi yang paling penting apa dia? Kita nasihat secara baik, ataupun kita mengangkat tangan dan berdoa pada Allah, ya Allah, kurniakan kekuatan kepada dia untuk melaksanakan kebaikan. Berapa ramai tuan-tuan Allah Ta'ala tunjuk di antara kisah para awliya Allah, di antaranya Fudail ibn Iyad. Orang hak jahat ni jadi wali, berlambak. Orang yang dulunya dia jahat pada orang, kemudian Allah Ta'ala pilih sampai peringkat namanya dikenang sampailah ke akhir zaman. Nama-nama awliya Allah Ta'ala. Jadi kita tak tahu amalan kita hari ni kita baik, penghujungnya kita tak tahu. Sebab penilaian baik buruk ni dasarkan kepada penghujung. Kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu pada garis hujungnya. Kita bimbang jadi macam para syisyah, wal'iyadz billahi min dzalik. Seorang guru kepada wali-wali Allah, tapi akhirnya mati dalam keadaan tertipu oleh iblis, la'natullahi alaih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita dalam hidayah. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama-sama.